Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat malam. Malam ni malam yang ke-8 saya datang ke Wisma Central, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Tempat di mana Kak Satirah, yang saya percaya warga Indonesia yang tuna wisma ataupun gelandangan ataupun homeless berada di Kuala Lumpur ni. Sejarahnya saya perasan ataupun saya mula tahu Kakak Satirah ini menjadi gelandangan sewaktu saya bekerja di sini ataupun sekitar lebih kurang hampir 3 tahun yang lalu. Jadi hampir setiap malam apabila saya pulang kerja lewat macam ni, saya akan ke kedai di Wisma Central ini dan saya pasti akan nampak dia tidur di lantai hadapan 7-Eleven. Dan di situ tempat tidurnya tu dia memang kadang-kadang saya tengok dalam keadaan yang sangat mendukacitakan hatilah ya. Bajunya kotor dan koyak, kadang-kadang pakai seluar pendek. Dan pernah sekali tu saya lihat yang paling menyentuh saya tu sebab saya lihat dia tidur waktu tu seluarnya basah dengan darah kerana dia datang bulan. Jadi memang saya sangat macam terpukul lah kan. Kenapa aku hanya sekadar melihat kan, sekadar memberi wang sedikit sebagai sedekah, sedangkan aku tak berikhtiar untuk membantu. Jadi saya berkata demikian pada hati saya, dalam hati saya sendiri. Jadi saya buat video ni supaya saya boleh tunjukkan teladan pada anak saya lah. Kita hidup ni bukan hanya untuk kita kan. Jadi saya tak ada kena-mengena, saya tak ada manfaat pun, saya tak ada orang kata benefits ataupun dapat faedah apa-apa daripada perbuatan ini. Cuma rasa perlu kita bantulah kan. Kak Satirah ini mungkin benar mungkin tidak warga Indonesia. Dari percakapan dialeknya memang gaya seperti orang Indonesia lah kan. Tapi yang saya pasti, dia pasti anak seseorang kan. Kalau dia ada anak di kampung halamannya, mungkin dia seorang ibu. Dan jika dia ada suami, mungkin dia isteri pada seseorang, dan dia saudara pada sesuatu keluarga. Dan she's somebody ya, dia seseorang yang mungkin penting pada seorang yang lain. Jadi dalam keadaan begini, saya rasa kasihan pada dia. Dan kawan saya dari immigration ada cuba bantu. Jadi insyaAllah malam ni saya patutnya nak pergi tengok, sebab semalam saya dah datang tapi tak dapat nak bercakap dengan dia tahu sebab dia tidur. Malam ni pun saya rasa mungkin dia tidur tak mahu diganggu. Saya nampak dia dari parking kereta ni, saya bernampak dia tidur. Dan keadaan sekarang ni hujan, baru lepas hujan lebat. Kuala Lumpur memang hampir setiap malam hujan, dan setiap kali hujan tu saya teringat kat dia lah kan, macam mana nak tidur kat atas lantai basah tu kan. Minggu lepas saya ada bagi bag. Dalam bag tu saya isikan baju, seluar, dan saya bagi selimut. Dan bag tu mudah lah untuk dia bawa barang-barang. Tapi sekarang ni dah 2 malam saya tengok bag tu tak ada dengan dia, selimut pun tak ada dengan dia. Saya dah jadi bimbang. Mungkin saya fikir mungkin waktu siang dia tak duduk di sini, dia pergi tempat lain. Mungkin dia diganggu oleh orang lain curi barang dia, ambil barang dia. Dia perempuan, seorang-seorang pula tu, jadi dia tak boleh nak melawan dan sebagainya kan. Jadi saya rasa macam bimbang lah. Aduh, apalah saya boleh buat kan. Saya hanya boleh berdoa lah semoga usaha saya ni berhasil. Untuk makluman, saya dah WhatsApp, saya dah hantar mesej kepada beberapa page Facebook NGO yang saya kira mungkin boleh membantu. Dan duka cita lah buat masa sekarang ni tak ada lagi lah. Ada yang suruh saya contact balik, saya dah contact, tapi mereka kata akan ambil tindakan. Ada yang WhatsApp kata, ada yang reply message saya kata dia akan WhatsApp saya sebab saya ada sediakan nombor telefon. Tapi saya minta pada NGO tersebut, tak perlu cari saya nak bantu, terus cari kakak ni. Saya dah bagi tahu lokasi kat mana, Wisma Central, Jalan Ampang, dekat dengan KLCC. Datang je terus bantu, tak perlu cari saya nak verify. Kalau nak verify, kalau nak sahkan, pergi jumpa tanya dengan dia. Sebab saya sendiri pun bukannya kenal kan, saya cuma pernah lihat dia macam ni je, duduk di situ tidur macam tu kan.
Jadi apa kata kalau NGO ni hantar wakil lah kan, datang makan kat kedai ni, tengok dia memang betul ada sebelah kedai makan ni kan. Itu yang saya minta kan. Jadi saya pun pelik juga bila saya nak viralkan, bukanlah viralkan, saya nak sebarkan berita ni, ramai yang minta saya contact balik, call balik. Kenapa tak datang je kan. Saya pun tak tahulah macam mana sebab kalau nak kata orang tu tak susah kan, 3 tahun tidur kat situ, takkan dia buat berpura-pura. Saya tak pasti lah kan. Tapi tolonglah kan, sebab saya baca waktu PKP, awal-awal PKP dulu, gelandangan ni semua dibantu, ditempatkan di satu tempat, diberi tempat perlindungan, diberi makan, ada yang dihantar pulang ke negara asal, ada yang diberikan pekerjaan. Jadi saya pelik lah dan hairan kenapa kakak ni tak mendapat bantuan yang begitu kan. Mungkin terlepas pandang ataupun mungkin tak tahu lah, wallahualam kan. Jadi kita tak tahu cerita sebenar. Saya tak nak lah buat andaian. Cuma saya berharap kalau ada rakan-rakan yang tengok video ni, yang kenal mana-mana NGO kan, lokasi dia senang je, Wisma Central, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Wisma Central ni betul-betul dekat je dengan KLCC, lebih kurang 100-200 meter je dari KLCC. Di Wisma Central ni, nak cari kakak dia pun tak susah. Dia tidur dekat 7-Eleven, barisan depan kedai, dekat lantai je. Memang saya yang dah bekerja di sini hampir 3 tahun, boleh nampak dia. Saya rasa mungkin dia lebih lama lagi tidur di situ sebenarnya. Jadi bukanlah saya nak menunda jari atau apa, cuma saya berharap permudahkanlah untuk sampaikan bantuan pada insan yang memerlukan. Dan saya harap begitu. Saya tak tahu nak buat apa, nak cakap apa lagi lah. Saya serba salah ni, saya nak turun, saya nak bagi kat dia. Saya takut dia lari tau. Sebab dia pernah dah sekali tu, saya dah tegur, cakap dengan dia, dia tak selesa mungkin. Keesokannya dia tak ada kat situ. Saya terpaksa tunggu 2-3 malam baru dia datang balik tidur kat sini. Dan barulah dapat berbual dengan baik, beri makan, kemudiannya beri pakaian pada dia. Sekarang ni saya baru faham dan saya baru sedar apa yang Ustaz Abid Liu lalui tu sebenarnya bukan mudah ya. Bukan mudah nak pujuk orang yang berada dalam kesusahan, tetapi tidak meminta-minta macam dia untuk keluar daripada kesusahan. Dia kalau orang yang meminta-minta tu, minta sedekah sebagainya tu, memang dia minta lah. Kita tak bagi pun dia minta kan. Ini dia susah, dia tak minta apa-apa bantuan pun. Bila kita bercakap dengan dia pun, dia macam berarti nak berkongsi apa-apa kan. Jadi yang nak bantu orang yang macam ni susah sikit lah. Okay, itu je kot daripada saya. Saya cubalah turun. Saya rasa kali ni saya tak nak ambil video dia tau. Sebab saya rasa macam setiap kali saya ambil gambar dia ataupun video dia, macam kalau macam sekarang ni keadaan dia kan, saya tengok dia basah. Jadi macam saya fikirkan aurat dia macam tu tau. Saya fikirkan aib dia lah. Kalau keluarga dia tengok keadaan dia macam ni kan malu tau. Cukup lah, saya berharap lah, doa-doa lah, semoga ada pihak yang datang ambil dia, bantu dia, hantar kat tempat perlindungan yang sesuai. And then ni lah. Okay, baik, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.